Campur tangan politik dalam tindak tanduk, kawal selia dan hala tuju pasukan mesti dihindar sama sekali. Sekiranya ia dibiarkan berlaku, maka hancurlah kredibiliti pasukan keramat ini. Kekuatan pasukan ini tidak boleh digunakan untuk menindas atau mengugut sesiapa atas unsur-unsur perbezaan politik. Parti-parti politik datang dan pergi, tetapi Polis Diraja Malaysia mesti kekal utuh sebagai penjaga keamanan dan pembela masyarakat dan negara. Ya. Nanti ada sebut tadi tentang campur tangan politik yang mesti dihindarkan dalam PDRM. Apa yang Santri alami selama menjadi SPP? Ya. Inilah yang patut dihindarkan. PDRM ini tidak boleh seseorang menteri, dia tidak boleh mencampuri urusan kawal selia, perjalanan tugas harian PDRM ni. Beliau hanya diberikan kuasa ataupun diberikan mandat untuk menetapkan dasar. Menetapkan dasar. Apakah hala tujunya pasukan ini? Adakah pasukan ini pincang ataupun pasukan ini menghadapi masalah? Kenapa menghadapi masalah? Itu adalah peranan dan tanggungjawab menteri. Bukan untuk nak menentukan siapa jadi CPO sini, siapa jadi pengarah sini. Itu bukan kerja dia. Saya mohon dijelaskan di sini. Peranan beliau sebagai pengerusi Suruhanjaya Pasukan Polis ada hadnya. Ada hadnya. Dia tidak sampai ke situ. Itu saya terkejut pada peringkat awal lagi. Apabila berlakunya perubahan kerajaan dan beliau dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri, sejak awal lagi di mesyuarat pertama Suruhanjaya Pasukan Polis ni, beliau mendesak untuk mendapatkan kuasa bagi SP menentukan siapa yang boleh ditempatkan di sana, di sini, situ. Dan itu tidak baik. Tidak harmoni lagi. Jadi sukarlah bagi saya sebagai ketua untuk nak menyusun atur. Dan melalui perbuatan begitu akan timbullah kem-kem tertentu. Ini kem menteri, ini kem IGP, ini kem timbalan IGP, ini kem pengarah. Tak baik untuk apa ni. So itulah saya harap selepas ini nanti perkara ini dapat dijelaskan. Okay. Tapi sini ada Santri berbincang dengan Datuk Hamzah ini tentang sini? Sudah, sebelum ini dah dibangkitkan, tapi beliau masih lagi indakkan kuasa tersebut. Saya telah membawa perkara ini 2 kali ke perhatian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya telah membawa perkara ini ke perhatian Tan Sri Ketua Setiausaha Negara sendiri. Saya dah bawa. Saya ni bukan manusia yang keras kepala nak pakai langgar, tidak. Kita ada bos-bos kita kan. So saya bawa lah ke perhatian orang, tetapi masih lagi beliau hendakkan kuasa ni. Jadi tidak baik untuk negara ni, tidak baik. Dan ia bukannya sebab saya sebagai IGP saya hendakkan kuasa tu, tidak. Memang benda tu perlu. Saya menentukan siapa yang boleh dilantik sesuai atau tidak. Because saya bergelumang setiap hari dengan pasukan. Menteri tidak. Dia ada lagi berapa jabatan lagi. Dengan APMM-nya, dengan immigration-nya, dengan berpuluh lagi dah. Registrar apa ni, bawah Kementerian Dalam Negeri. Mana ada masa? Mesyuarat Suruhanjaya Pasukan Polis ni, saya telah tegaskan daripada mula, SPP ni amat penting kepada PDRM. Kalau tak dapat sekali sebulan pun kita bermesyuarat, tak dapat 2 kali, sekali sebulan, mesti adakan mesyuarat. Ini bukan saya nak lepas geram ni pasal ni. Saya dah awalkan, saya nak serah jawatan ni, saya tak nak disambung pun. Saya tak nak disambung. Bukan saya orang kata, dah tak dapat merajuk dah nak hentam. Tidak. Ini untuk kebaikan semua. Saya berani. Saya takut besok ada orang takut nak mendirikan hujah-hujah ni. Tak apalah, lepas ni saya nak bantai, saya pun bantai lah, tak apa. Sebaik-baik sekali lah, SPP ni tidak dipengerusikan oleh seorang menteri. Saya sarankan di sini lah. Sebaik-baiknya bagilah seorang bekas ketua hakim ke untuk menjadi pengerusi Suruhanjaya Pasukan Polis. Kalau seorang menteri ni masuk dia punya unsur-unsur politik dia di dalam tu.
during the first phase of my IGP-ship, that was the first year, 2019-2020, under Pakatan Harapan, the Honourable Minister was our present PM now. I have no issue at all. He has been very supportive, he has been very, understanding. He didn't ignore the plight of PDRM, he didn't. But he doesn't push his way around, wanting this and that done. He will only say a few words, do something about it. That's enough. If it comes from a minister, as IGP, I know what to do. You don't have to lecture me, but just one sentence, that's good enough. And Tan Sri Muhyiddin has been a very good Home Minister. After that, during the change of government, that's the problem. It started from there. I have to admit, always bad blood between me and the minister. I've got to admit that. Saya dengan YB Menteri ni tidak harmoni lah dalam apa ni. Sebab masing-masing ada pemikiran, style masing-masing. Itulah.